dalam apa juga perkara yang kita buat, daripada sekecil perkara sehinggalah kepada urusan yang membabitkan pentadbiran dan negara, kita dididik supaya meletakkan inilah sebagai garis panduan dalam kita bercakap, dalam kita bertindak, kerana kita dikawal oleh kiraman katibin di dua-dua kanan dan kiri kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sepanjang sejarah PAS terutamanya lah, ya. Kita ceramah ni lama dah, ya. Kalau dulu Terengganu ni lah pengalaman macam-macam lah ceramah ni. Tapi sehinggalah tuan-tuan sekalian kita dapat mencapai kedudukan sebagaimana hari ini, belum ada seorang pun penceramah kita didakwa dengan sebab fitnah, tidak ada lagi. Dan kita yakin dan percaya persepsi yang cuba diwujudkan hari ini juga akan berkesudahan. Kita tak ganggu proses mahkamah. Tetapi kita yakin bahawa kita berada di pihak yang benar. Kita berada hari ini tuan-tuan sekalian di ambang Ramadan. Sehari dua lagi. Dan Ramadan perlu kita fahami sebagai satu anugerah yang Allah bagi pada kita. Ya. Al-Imam Zuhri mengatakan bahawa bila datangnya Ramadan, dua perkara yang kamu kena pegang. Iaitulah Al-Quran dan juga memberi makan kepada orang. Ini memberikan gambaran bahawa Ramadan itu bulan untuk kita, bukan untuk kita makan. Imam Az-Zuhri kata beri makan, bukan kita makan. Hari ini orang Melayu kita bila Ramadan, kita yang nak makan banyak. Tetapi ulama meletakkan Ramadan ini bulan kebajikan. Bulan untuk kita dengan Allah, bersama kita Quran. Dan bersama sesama manusia kita beri bantuan dan kita beri makan kepada orang. Maka sebab itulah bila kita meletakkan Al-Quran sebagai agenda utama hidup kita, bahkan Ramadan itu secara langsung dikaitkan dengan Al-Quran. Satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Quran, ya tak? Daripada isna asyara syahra. Dalam setahun tu kata Allah ada 12 bulan. Hak duduk letak 12 bulan ni bukan tukang buat kalender. Yang mengatakan setahun ada 12 bulan ni Allah. Satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Quran ialah Ramadan. Nah, bulan Syawal tak ada dalam Quran. Ada bulan Syawal, tuan-tuan jumpa bulan Syawal? Tak ada. Syawal ni ada dalam filem Ahmad Albab. Itu ada Syawal. Dan bila disebut nama Ramadan, tengok Allah sebut ayatnya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah kaitkan Ramadan itu dengan Quran. Allah kaitkan Ramadan itu dengan Quran. Bermakna nak tak nak, Ramadan adalah bulan Quran. Maka sebab itu kita tak boleh menjauhkan diri kita daripada Quran. Maka negeri-negeri yang kita takbir, baik Kelantan, Terengganu, Kedah dan yang terbaru negeri Perlis, kerajaan meletakkan panduan dalam menguruskan negeri itu berdasarkan Quran. Walaupun kita tak sebut Terengganu Darul Quran, kita tak sebut. Tetapi asasnya adalah Quran. Tapi bila disebut sebagai kerajaan madani, kita tertanya-tanya, ya, contoh apa? Apa yang dimaksudkan dengan madani? Tuan-tuan sekalian, sampai kesudah madani itu, kalaulah asasnya kepada Sahafah Madinah, pembentukan perlembagaan Madinah,
maka kita tidak mahu kita sebut, tetapi rakyat akan menilai. Bagaimana tuan-tuan sekalian kerajaan yang berasaskan kepada Madani kalau konsepnya diambil daripada Sahabat Madinah ataupun kerajaan Islam Madinah? Sudah pastilah Allah Subhanahu wa taala meletakkan asas kepada kerajaan Madinah itu ialah takwa. Takut kepada Allah Ta'ala. Dan takut kepada Allah yang utama ialah melaku kezaliman kepada orang. Tuan-tuan sekalian, tadi disebut sedikit oleh Yang Berhormat, apabila kita tengok dia meletakkan hari ini memperlekehkan orang miskin. Sepatutnya orang miskin dibantu. Tetapi hari ini orang miskin dianggap sebagai golongan yang akan diupah untuk turun ke jalan raya bagi melahirkan hasrat golongan ataupun pemimpin tertentu. 2 minggu lepas, seorang pemimpin kanan memperlekehkan anak muda bila dia mengatakan anak muda yang menyokong Perikatan Nasional ini adalah golongan anak muda yang cara ataupun latar belakangnya anak muda yang tidak berpendidikan, yang dapat gaji kecil. Ini suatu penghinaan kepada anak muda, tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Mereka meletakkan anak muda yang bersama Perikatan Nasional ini golongan anak muda yang tidak berpendidikan. Sedangkan hakikatnya tuan-tuan sekalian, yang menguasai TikTok, yang menguasai medsos adalah dari kalangan golongan anak muda yang berpendidikan. Anak muda yang pandai menilai yang mana baik dan yang mana buruk. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam mendidik kita. Bila mari Ramadan, dia bukan hanya tahan tak makan tak minum. Bahkan yang dimaksudkan Ramadan itu menahan seluruh anggota, sama ada mata, telinga, kaki, tangan, daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, apabila kita menyebut tentang kerajaan Madani, ya, asas dia ialah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kamu diminta untuk melaksanakan keadilan. Dan keadilan dalam Islam adalah meletakkan sesuatu di atas hak dia. Bukan sama rata, tuan-tuan sekalian. Sama rata itu mengikut takrifan lain. Arwah Allah yarham Datuk Ismail Kamus, dia menyebut, dia kata, jangan anggap adil ni sama rata. Ya. Raya tahun ni anak laki-laki, anak perempuan semua pakai baju Melayu Melaka sebab nak tunjuk adil. Tahun depan pakai baju kurung Melaka sebab nak bagi sama rata. Dia kata tu bukan adil, tu bangang. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempat. Maka hari ini kalau kita tengok diulas panjanglah. Dalam pembentangan belanjawan baru ini, ahlan wa sahlan. Jadi tuan-tuan sekalian, keadilan yang dilihat dan dipaparkan dalam bajet baru ini, kita sedang bahas bajet ni tak habis lagi. Melihat tuan-tuan sekalian berlakunya diskriminasi terhadap negeri-negeri yang diuruskan oleh bukan daripada blok kerajaan. Namun hari ini kita tengok sebarang kritikan belum berlaku dalam tanah air kita ni. Perdana Menteri sibuk nak saman orang. Engkau nak jadi Perdana Menteri, kau kena tahan. Kita tengok kita pernah ditakbir 23 tahun oleh Tun Mahathir. Orang apa orang tak panggil pada Tun Mahathir? Orang panggil dia Maha Fir'aun. Fir'aun pun terkejut dengan panggilan Maha Fir'aun.
Aku Firaun ya, engkau maha Firaun. Apa orang tak kata pada Tun? Macam-macam orang kata. Tapi tak pernah kita dengar Tun saman rakyat dia sendiri. Hari ini tuan-tuan sekalian, PM kita sibuk nak saman. Ini saman. Dalam tempoh 4 bulan mendatang takbir ini, kita tengok dia sibuk dengan urusan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Perdana Menteri. Masalah utama rakyat tidak diselesaikan. Tuan-tuan sekalian, tetapi jaja semua, hari ini jaja pula. Mengatakan dalam Kongres PKR, dia tidak akan berkompromi dengan sebarang rasuah. Sedangkan orang di tepi dia, di parlimen tepi dia ialah sahabat baik dia. Orang yang dah dihadapi dengan tuduhan, nak bercakap tentang pembentahan, menoktahkan rasuah, tetapi orang di tepi dia antara orang yang terheret sampai sekarang dengan pendakwaan rasuah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, rakyat dah tak nak dengar dah. Kalau dulu bila Tan Sri keluar TV, Tan Sri Muhyiddin, orang nak dengar apa dia nak umum. Keluar Ismail Sabri, orang nak dengar apa dia umum. Hari ini keluar PMX, orang tak tahu dia nak umum apa. Dia nak umum, aku nak saman ni, aku nak saman ini. Inilah standard Perdana Menteri yang ke-10 PMX ataupun BMX. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi kita tuan-tuan sekalian, dalam Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan berlakunya banyak peperangan, menunjukkan Ramadan bukanlah satu bulan yang untuk kita bermalas-malasan. Tetapi Ramadan ialah bulan untuk kita meningkatkan amal ibadah dan mempertahankan agama ini. Tuan-tuan sekalian, hari ini dengan sebab rakyat dah mula mempertikaikan macam-macam, maka apa benda yang perlu dia buat? Maka dia mesti wujudkan satu suasana nak menggambarkan bahawa semua parti politik dalam negara kita ni sama macam dia. Sebab itu pendakwaan kepada Tan Sri Muhyiddin didelahkan tadi. Dan selepas ini, kita jangan terkejut tuan-tuan sekalian, akan ada lagi pendakwaan kepada pemimpin utama Perikatan Nasional dan tidak mustahil ayah Cik Tok Guru Presiden kita juga akan berdepan dengan perkara yang sama. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak cerita cerita dongeng orang Melayu? Tak, iaitulah apa dia? Cerita mak dia nak cerita dia anak mati tu. Cerita apa? Pak Pandai. Ingat cerita Pak Pandai? Pak Pandai ni anak dia mati. Anak dia mati. Jadi bila anak dia mati, dia pun nak pergi tanam anak dia, gulung dalam tikar. Dia sedihlah anak dia mati. Dalam perjalanan pergi kubur, anak dia jatuh tepi jalan, tengah jalan. Dia tanam tikar, tanpa dia tengok lah. Dia balik, dia tengok, ada seorang lagi budak yang mati di jalan. Dia balik cerita ke mak ande dia, awak jangan bimbang lah, dia kata. Sebab bukan anak kita seorang saja yang mati, ada anak orang lain. Lagi teruk tak bertanam langsung. Itulah ideanya. Hari ini orang dakwa, pemimpin-pemimpin bawah kerajaan penuh dengan tuduhan rasuah. Jadi dia nak nafikan, dia tak boleh. Dia nak nafikan dia tak terlibat, tak boleh. Sebab rakyat semua tahu. Maka cara dia adalah mewujudkan persepsi bahawa pemimpin lain juga terlibat dalam kes-kes mahkamah. Sebab itu dia akan buat bermacam tuduhan. Hanya dengan 2 kerat pantun oleh Tok Guru Presiden menyebabkan tuan-tuan sekalian, mereka membuat mesyuarat tergempar untuk nak kaji 2 kerat pantun yang Tok Guru sebut. Pantun je pun tuan-tuan. Pantun ni anytime, anywhere, tapaware kita boleh buat. Nak, apa masalah kau pantun? Tok Guru tutup ucapan menjunjung kasih ke bawah duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong
dengan dua rangkap pantun, itu pun sudah cukup menakutkan dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak lain tuan-tuan sekalian, hanya orang rasuah yang takut tentang bila orang sebut tentang rasuah. Nampak tak? Bagi kita kau nak pantun apa, pantun lah. Pantun 2 kerat ke, pantun 3 kerat ke, pantun 4 kerat ke, pantun tak berkerat ke. Tak kisah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab dia sendiri, dia tidak yakin bahawa kerajaan yang dia pimpin hari ini akan bertahan lebih daripada sebelum silap hari bulan, akan apa? Akan jatuh tuan-tuan sekalian lebih cepat daripada 22 bulan. Akhirnya tuan-tuan dia anggap, dia mula mewujudkan persepsi dan ingin membuat satu tuduhan bahawa Presiden PAS dianggap boleh mensabotaj ekonomi. Dengan kenyataan kerajaan jatuh tu menyebab pelabur tak datang. Bursa saham jatuh, ringgit jatuh, tuan-tuan sekalian. Ada nak cuba nak kaitkan Tok Guru ni antara penyebab sabotaj kepada ekonomi. Tuan-tuan pelik tak tuan-tuan? Mana-mana pembangkang, dia mesti bertindak nak jatuhkan kerajaan. Biasalah. Mana ada pembangkang sokong kerajaan? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan ada musuh, tuan-tuan nak bangunkan musuh tu. Dah ada musuh, tujuan kita nak jatuhkan musuh. Kita pembangkang, kerja kita jatuhkan kerajaan lah. Takkan nak nyokong kerajaan. Siapa-siapa pun, dia pun dulu nak jatuhkan kerajaan. Kerajaan Selangor dia jatuhkan, macam-macam kerajaan dia nak jatuhkan. Betul tak? Tuan-tuan sekalian, inilah keadaannya. Sebab itu sempurna Ramadan yang nak datang ni tuan-tuan. Ada? Ramadan ni bulan pengampunan doa oleh Allah. Ni orang Terengganu ni terkenal dengan ketaatan kepada agama. Kita tengok negeri-negeri Terengganu, Kelantan ni sejak dulu. Mereka ialah masyarakat yang celik politik, yang cukup faham tentang agama. Maka Ramadan ini gunakan kesempatan ini untuk kita doa agar kezaliman ataupun ketidaktentuan negara ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan mereka yang benar-benar memikul amanah untuk menguruskan negara ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini kita tengok bagaimana peruntukan bajet yang disebut oleh yang berhormat tadi, seolah-olah pembentangan itu tidak menurut apa yang sepatutnya dia bentang, sebaliknya ialah kaedah melaksanakan apa yang diminta untuk dibentang. Sebab itu kita tidak hairan apabila peruntukan untuk melaksanakan airport di Kulim ataupun di Kedah tidak mendapat dukungan dan sokongan. Sebaliknya, pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang dan Subang diberikan peruntukan untuk dilaksanakan. Tuan-tuan jangan tengok ini sebagai sebelah mata. Tuan-tuan sekalian, ada agenda yang cuba untuk dibangunkan melalui peruntukan ini. Kena ingat, ya, airport di Kulim, di Kedah yang tidak menuntut perbelanjaan daripada kerajaan tidak diluluskan. Sedangkan peruntukan untuk Subang dan airport Pulau Pinang mengambil peruntukan dari kerajaan yang cukup besar, sedangkan airport yang tak perlu kepada peruntukan tidak diberikan sokongan dan dukungan ini. Ini kenapa? Sudah pasti tuan-tuan sekalian, dia ada agenda-agenda yang tertentu. Samalah juga tuan-tuan sekalian, kita tengok tadi bajet yang cukup besar, hampir kepada 400 bilion, tuan-tuan sekalian. Ya, padahal kita tengok berlaku pengurangan menteri. Ya, dia kata nak kecilkan jumlah menteri. Bila jumlah menteri kecil, maka timbalan menteri pun kecil. Ada menteri, ada jawatan yang pro bono, tidak ambil gaji. Kita ingat dengan pengurangan kabinet, kurang gaji, tak ambil gaji, bajet akan semakin kecil. Rupanya tuan-tuan sekalian,
bajet begitu cukup besar, hampir mencecah 400 bilion. Sudah tentulah tuan-tuan sekalian, kita tertanya-tanya, bagaimana pengurangan yang dikatakan untuk mengurangkan bajet pengurusan, tiba-tiba meningkat sekalipun dia mengatakan untuk melaksanakan bajet yang lebih kecil bagi menstabilkan ataupun beri kebajikan kepada rakyat. Begitu juga tuan-tuan sekalian kalau kita tengok ya kepada bajet-bajet yang lain. Contoh sebagai kita tengok pengeluaran KWSP. Ya. Tuan-tuan sekalian, duit KWSP ni kita punya. Kita simpan, ya. Bila rakyat minta dikeluarkan, tiba-tiba permohonan keluar tak boleh, yang dia suruh gunakan KLSP itu cagaran untuk nak pinjam duit. Tak pelik ke tuan-tuan sekalian? Nak dapat duit kita kena pinjam kat bank. Ini nama dia sistem alung, tuan-tuan sekalian. Ada duit kita. Rakyat ni susah. Yang nak keluar ni pun bukan kerana seronok-seronok, tetapi tuntutan hidup yang semakin mendesak. Mereka ada simpanan sikit, mereka nak keluarkan wang itu. Tiba-tiba wang itu, tuan-tuan sekalian, tak boleh dikeluarkan. Dia suruh pula cagarkan duit kita untuk pinjaman bank. Akhirnya, duit yang kita pun tak dapat, hutang kita bertambah dengan bunga-bunga yang dikenakan oleh pihak bank, menyebabkan yang miskin terus akan berdepan dengan kemiskinan yang amat teruk, tuan-tuan sekalian. Jadi sebagai akhirnya, tuan-tuan, sempena dengan Ramadan yang penuh barakah ini, saya dipahamkan negeri Terengganu meneruskan agenda tahunan mereka, mewujudkan Madinah Ramadan. Di berhampiran dengan pantai sana, tadi petang saya sempat meronda-ronda kat situ, tuan-tuan sekalian. Gunalah kesempatan ini untuk hidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah, dan anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir bagi kita. Dan yang paling saya nak ingatkan, agar tuan-tuan terus berdoa, negara kita diselamatkan daripada pemimpin-pemimpin yang jauh daripada mengambil berat tentang rakyat, agar ianya ditadbir oleh mereka yang amanah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dululah tuan-tuan sekalian untuk pertemuan kita pada malam ini. Dia tak boleh panjang-panjang. Lebih pukul 12, tinggal aku seorang yang bercakap sini. Jadi tuan-tuan sekalian, terima kasih kepada Urus Tio yang sudi untuk menjemput saya bercakap. Ni lama dah tak cakap begini ni, ya. Sekarang ni alhamdulillah, sekatan kepada kuliah-kuliah agama pun merata lah ni tuan-tuan sekalian, ya. Di Selangor, apa lagi tuan-tuan sekalian, ya, disekat. Dalam waktu yang sama, pahaman Islam liberal disebarkan melalui macam-macam media, ya. Waktu yang sama dia sekat maklumat agama, ilmu agama di tempat-tempat yang sepatutnya agama diterangkan. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan kuliah-kuliah agama, tekanan kepada kuliah agama disekat, dalam waktu yang sama pahaman liberal, tuan-tuan sekalian, disebarkan mengurus seluruh sumber yang ada. Bayangkan apa nak jadi dengan masyarakat kita, terutamanya anak muda. Namun saya yakin dan percaya, Allah menjanjikan apapun usaha untuk menutup cahaya Islam, ia tidak akan dapat ditutup. Kerana apa? Kerana Islam itu adalah milik Allah. Bumi ini milik Allah. Dunia ini milik Allah. Kita pun milik Allah. Dan Islam adalah hak dan milik Allah. Tidak ada siapa yang mampu untuk memadamkan cahaya Islam, walaupun manusia berpakat untuk menghancurkan Islam. Ingat tuan-tuan sekalian, Firaun tidak jatuh ketika dia menzalimi rakyat dan juga Nabi Musa. Tetapi apabila sampai ke kemuncaknya, dia nak bunuh Nabi Musa. Waktu itulah Firaun dihancurkan oleh Allah. Namrud tidak dihancurkan oleh Allah ketika dia menzalimi mereka yang di dalam negaranya. Tetapi apabila dia nak membunuh Nabi Allah Ibrahim
ketiga itulah Namrud dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, semakin kuat tekanan kepada Islam, itu bermakna semakin dekat mereka akan dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.